أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Jangan bercakap-cakap ketika khotib sedang membaca khutbah, kerana yang demikian itu akan menghilangkan pahala Jumaat. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika wa imam yaqul yawmal Jumaat nasib faqad lawan." Rawahu Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang ia telah sediakan dari amal-amalnya untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Dan sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Saudara-saudaraku sekalian jemaah yang dikasihi, peristiwa hijrah benar-benar membuka lembaran baru buat dakwah dan perjuangan Islam. Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan satu medan untuk Islam bertapak dan berkembang, yang kemudian berjaya menguasai alam seluruhnya. Kejayaan yang dicapai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bukannya mudah. Selama hampir 13 tahun baginda dan para sahabat berdakwah dan berjuang di kota Mekah, namun hanya sekumpulan kecil saja yang beriman. Baginda dan para sahabat berdepan dengan celaan, cercaan, makian, tomohan dan pelbagai ancaman daripada pembesar-pembesar Quraisy Mekah yang sememangnya tidak suka dengan dakwah baginda dan para sahabat. Ini semua secara tidak langsung memberi pengajaran kepada kita bahawa perjuangan untuk menegakkan kebenaran bukanlah sesuatu yang mudah. Pelbagai rentangan dan halangan menanti buat mereka yang berjuang untuk menegakkan kebenaran. Namun apa yang pasti adalah akan ada pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala seandainya perjuangan kita adalah untuk agamanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Sadaqallahul azim. Suratul Baqarah ayat 214. Maksudnya, adakah patut kamu menyangka bahawa kamu akan masuk ke syurga padahal belum sampai kepada kamu ujian dan cubaan seperti yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu daripada kamu? Mereka telah ditimpa kebapaan, kemusnahan harta benda dan serangan penyakit, serta digoncangkan oleh ancaman bahaya musuh, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman yang ada bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, asalkan kamu bersabar dan berpegang teguh kepada agama Allah. Saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi, sakit, geram, marah, segalanya terbuku di dalam hati kita semua semestinya. Melihat suasana yang berlaku akhir-akhir ini, apabila adanya golongan yang begitu biadab serta tergamak mencaci maki terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan agama Islam, lebih menyakitkan hati kita apabila semua ini melibatkan mereka yang mengaku beragama Islam. Meninggikan suara melebihi suara Nabi pun ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi menghina, mencela, memaki, hamun dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala memberi amaran yang keras kepada kita melalui firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dhikum li ba'dhin an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Sadaqallahul azim. Suratul Hujurat ayat 2. Maksudnya, wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengangkat suara kamu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu menyaringkan suara dengan lantang semasa bercakap dengannya, sebagaimana setengah kamu menyaringkan suaranya semasa bercakap dengan setengah yang lain.
larangan yang demikian supaya amal-amal kamu tidak dihapuskan pahalanya sedang kamu tidak menyadarinya. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajar kepada kita semua supaya memuliakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghormatinya. Ini adalah merupakan satu perintah yang wajib ke atas kita semua. Kita disuruh merendahkan suara dan jangan meninggikan suara terhadap baginda, dan jangan memanggil baginda dengan namanya sahaja walaupun setelah kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan meninggikan suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau memanggil baginda dengan namanya sahaja dibimbangi akan menghilangkan pahala amal yang telah kita lakukan tanpa kita sedari. Syekh Al-Maraghi radhiyallahu anhu berkata di dalam tafsirnya, menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas kewafatannya adalah sama seperti menyakitinya semasa hidupnya. Saudara-saudaraku sidang jemaah yang dikasihi, para ulama sejak sekian lama telah memberikan pandangan mereka tentang hukuman terhadap penghina-penghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya, pertama, Al-Ghazali dan Imam Malik radhiyallahu anhu berpendapat bahawa pesalah itu dianggap murtad dan perlu diberi peluang untuk bertaubat. Kedua, Imam Ibnu Munzir radhiyallahu anhu telah menukilkan bahawa secara sepakat ulama, barang siapa yang mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara nyata maka wajib dibunuh. Ketiga, Abu Bakar Al-Farisi yang merupakan salah seorang ulama yang bermazhab Syafi'i berkata, barang siapa yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti menuduh beliau secara nyata, maka dia dihukum kafir dan dengan sepakat ulama, sekalipun dia bertaubat tetapi tidak akan gugur hukuman bunuh yang telah ditetapkan ke atasnya. Keempat, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu pula berkata, aku mendengar Abu Abdullah berkata, barang siapa yang mencerca Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menjatuhkan maruah baginda, sama ada orang Islam atau bukan Islam, maka mereka hendaklah dibunuh. Aku berpendapat bahawa dia perlu dibunuh tanpa perlu disuruh untuk bertaubat. Kelima, Al-Qatabi radhiyallahu anhu pula berkata, aku tidak mendapati mana-mana ulama Islam yang khilaf mengenai wajibnya membunuh orang yang mencerca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan kepada kenyataan di atas, jelaslah kepada kita bahawa betapa beratnya hukuman dan balasan kepada mereka yang menghina, mencaci dan menjatuhkan maruah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para nabi yang lain. Oleh itu, amat perlulah kita berhati-hati daripada mengeluarkan apa-apa kenyataan dan pendapat yang menghina baginda Rasulullah SAW, kerana perbuatan tersebut boleh membawa kepada kekufuran dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sidang jemaah yang dikasihi, justru adalah wajib kita semua mempertahankan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan haram sama sekali kita menghinanya atau membiarkan baginda dihina. Amat berat dan buruk natijahnya buat penghina-penghina baginda, sebagaimana dapat kita lihat dalam sejarah terhadap penghina Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum ini. Allah Subhanahu wa taala menegaskan melalui firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah la'anahumullahu fid dunya wal akhirati wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Shadaqallahul azim. Surah Al-Ahzab ayat 57. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknatnya di dunia dan juga di akhirat, dan Allah mempersiapkan azab yang menghinakan bagi mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'un alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fadhal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli
صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى، وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولى الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن المرحوم سلطان بردلشah wa wali ahdihi duli yang teramat mulia Tengku Syarafuddin Bardalsyah ibni Sultan Salahuddin wa jami'al usratil malakiyah. Allahumma wafiqhum lissadad wa aslih bihimul ibad wal bilad waj'al at-taqwa lahum khayra zad innaka ra'ufun rahimun jawad ya latifan bil ibad ya arhamar rahimin. Ibadallah, inna Allah ya'mur bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.